belilah. Belilah. Aduhai perindu, perindu kepada Rasulullah, bersalawatlah lidahmu dengan mempel, bagaikan sirah kau akan bertemu di dalam mimpi dan juga yaqazah. Lidahmu kan terkenung daripada seluruh kalimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bukanlah dia pengunjung telah benar-benar ziarah, dan semua beruntung di muka buatnya tirai rumah. Hanyalah tetamu agungkan menyaksinya di raudhah. Cinta ibarat gunung lalu bertemulah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala pada di malam Jumaat wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma halaman 8 Fathul Qarib Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari, muka surat yang 8 abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aduhai perindu, kirimkanlah salam, ziarah nabimu kuatkanlah azam. Aduhai perindu, kirimkanlah salam, ziarah nabimu kuatkanlah azam. Di pupuk cinta yang mendalam, Nabi sambutanmu siang dan juga malam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Fathul Qarib wa Fathul Ajib abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum. Hai. Okey, kita baru mulakan live kita. Okey, tajuk tu dah tahu kan. Saya buat tajuk apa, pasal live apa pasal petang ni. Okey, bagaimana nak meningkatkan reach and engagement Facebook page kita. Okey. Itu tajuk dia. So, sebelum tu saya nak minta tolong dengan semua yang menonton live saya sekarang ni, tolong buat 3 step ini ya. Setiap kali saya live saya offer, setiap kali saya live saya offer kepada semua yang menonton live saya tu untuk saya hadiahkan dia salah satu produk keluaran Intri. Okey. Jadi saya offer kepada sesiapa yang menonton live saya untuk lakukan 3 step ini. Yang pertama, like page Hidayah Resources, okey, page yang sedang anda tonton sekarang. Yang kedua, share live saya ini di wall anda. Dan yang ketiga, share sekurang-kurangnya satu grup live saya ni, share di satu grup page anda. Okey, dan pastikan grup yang anda share itu live saya boleh tembus masuk, tak memerlukan approval daripada admin. Okey, boleh saya minta tolong? Sila. Dan kalau dah share, kita boleh tekan dan share kat bawah tu ya, supaya saya boleh take note. Nanti senang saya nak buat nota. Lepas tu nanti saya akan buat seminggu sekali, saya akan buat live untuk memilih untuk mencari pemilih siapa pemenang pada hari sekian dan sekian. Seminggu saya akan pilih satu hari untuk saya rangkumkan ke semua pemenang-pemenang saya. Okey, setiap kali live saya akan ada buat setiap kali live saya akan memang akan offer
kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan produk Intree secara percuma. Okey. Jadi silalah share dahulu dan kita tunggu sebentar kawan-kawan kita untuk masuk join sekali live kita ini. إلى ما لم يرقى إليه الخليل وواصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونصر ما لم ينصره الكريم ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Okay, Assalamualaikum. Kita mulakanlah live kita ni ya. Mungkin ada yang nanti akan masuk lewat sedikit. Mungkin dia masih lagi dalam perjalanan untuk balik ke rumah. Okay, jadi kita teruskan. Okay, tahu tak anda sebenarnya FB page juga merupakan salah satu daripada teknik marketing. Teknik marketing kita untuk kita mempromosikan dan kita memperkenalkan produk apa yang kita jual kepada pelanggan kita. Jadi dalam marketing ini ada 3 rules yang kita perlu ikuti ya. Yang ini saya dapat daripada Master Business Class waktu saya join Grow Your Business Fast Hasbury Brothers bulan lepas, kalau tak silap saya, pada bulan lepas. Jadi saya dapat ilmu ni di Master Business Class. Okey, di situ ada Hasbul, saya lupa Hasbul Akil ataupun Hasbul Arif yang mengongsikannya ini. Ada 3 rules marketing. Okey, ada 3 rules marketing. Yang pertama ni dia adalah, kita buat marketing ni adalah untuk tarik perhatian supaya sasaran pelanggan kita kenal, suka dan percaya hingga jadi pelanggan kita. Okey, salah satu kita buat marketing ni supaya orang kenal. Okey, jadi sebab itulah pentingnya kita mengetahui siapa mariam kita dalam perniagaan kita, dalam bisnes kita ni. Siapa kita nak jual kat siapa. Sebab itu kita perlu betul-betul jelas dengan mariam kita supaya bila kita menjalankan marketing kita tak tersasar. Jadi kita punya pelanggan tu dah memang betul dah. Dan bila pelanggan kita betul, marketing kita betul, insya-Allah senanglah untuk kita close sale. Okey, faktor yang kedua adalah faktor terbesar jualan adalah daripada kerja-kerja marketing kita. Okey, FB page ni adalah merupakan salah satu daripada kerja-kerja marketing kita. Jadi kita perlu mengambil berat apa yang kita nak buat dekat FB page kita ni supaya kerja-kerja marketing kita ini mampu menjadi salah satu pendapatan kita, salah satu yang boleh meningkatkan pendapatan bisnes kita. Okey, yang ketiga pula adalah closing akan lebih mudah dengan marketing strategi yang betul. Macam mana kita nak tahu marketing strategi kita ni betul? Macam mana kita nak tahu? Kadang-kadang kita pun buat marketing gila-gila tapi sebenarnya salah marketing yang kita buat tu. Macam ni kita nak tahu kita betul ke tak marketing kita? Dia ada 4. Ada perlu perhatikan marketing strategi kita untuk menentukan betul ataupun tidak. Okey, yang pertama kita menggunakan FB Live. Okey, macam yang saya buat sekarang ni menggunakan FB Live, sama ada di page ataupun di personal kita, terpulanglah. Tapi kalau macam saya untuk coaching, saya lebih selesa guna FB page saya. Okey, dan saya akan sharekan di wall FB personal saya. Okey, tapi kita buat B Live ni, FB Live ini dengan learning by doing. Okey, macam yang saya selalu buat, biasanya apa ilmu yang saya dapat, saya akan share semula dengan semua penonton saya lah. Siapa yang mengikuti saya, dia akan tahu apa yang saya buat. Saya akan share semula berdasarkan apa ilmu yang saya dapat tu, dan saya akan quotekan setiap ilmu tu saya dapat daripada mana. InsyaAllah saya dalam proses untuk konsisten buat sebegitu. Okey, lepas tu content marketing kita. Content marketing kita kena betul. Kita bukannya
bukannya buat konten tu suka-suka, buat ayat tunggang langgang, bukannya menggunakan perkataan-perkataan yang short form, perkataan-perkataan budak WeChat sampaikan sukar untuk orang lain faham apa yang kita cuba sampaikan. Okey, testimonial. Okey, yang ini kebanyakan orang selalu buat testimoni, tapi kebanyakannya dia hanya screenshot WhatsApp, screenshot gambar WhatsApp sahaja. Biasanya dia akan screenshot, okey, boleh tak minta testimoni, boleh tak minta respon, macam mana saya punya ni, produk saya okey ke tidak. Ramai yang tidak buat ataupun dia mengabaikan testimoni yang live testimoni. Maksudnya macam saya sekarang ni sedang coaching macam mana kita nak buat FB page, lepas tu saya panggil seorang lagi untuk sama-sama dengan saya, dia berkongsi apa yang didapat, ilmu yang didapat daripada saya ni, dia kongsikan pula apa yang jadi dengan bisnes dia lepas dia follow step by step yang saya ajar. Okey. Lepas tu dia boleh buat record testimonial. Contoh macam kalau yang record ni, kita boleh minta izin dengan customer kita, boleh tak saya nak minta izin untuk saya recordkan testimonial puan. Jadi kita pun bolehlah panggil tim audio kita, tim cameraman kita supaya buat recorded testimonial ini. Lepas tu postkan di semua social media kita. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah create journal. Okey, create journal ni dia bermula dengan before, during and after. Maksudnya create journal customer kita sebelum dia jumpa produk kita, apa yang dia rasa, apa yang dia dapat. Okey, hai siapa yang baru menonton, selamat menonton, semoga ada manfaatnya ilmu saya ini. Lepas tu during, okey, during dia sebelum dia dapat produk saya, apa yang dia rasa, apa benda semua. Lepas tu semasa dia mengamalkan produk saya tu, apa yang feedback yang dia dapat, apa kesan-kesan yang dia dapat. Contoh macam saya guna contoh M3C ataupun sebelum ni dipanggil sebagai In3, suplemen minda untuk pelajar. Okay, sebelum dia jumpa produk suplemen ni, anak dia rasa mengantuk, anak dia kurang fokus, anak dia lebih banyak bermain. Lepas tu bila dia dah sedang mengimplementkan In3, tiba-tiba dia nampak perubahan kepada anak dia. Anak dia dah mula ceria, anak dia dah rajin ke sekolah, anak dia rajin mengulang kaji sendiri, tak perlu disuruh. Okey, lepas tu kita boleh guna elemen after. Okey, after ni pula kiranya selepas beberapa bulan dia konsisten dengan produk In3 tu, apa kesan dia? Result anak dia tiba-tiba melonjak naik, ataupun tiba-tiba anak dia jadi terlalu bersemangat. Lepas tu anak dia suka untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kita boleh gunakan create journal ni. Tapi kalau create journal ni dia memerlukan tim yang betul lah, sebab dia perlu cari tim kameraman, orang yang pandai untuk ambil gambar, orang yang pandai untuk buat gambar itu bergerak, supaya kita punya create journal ni, supaya kita punya create journal ni nampak menarik. Jadi orang lain tengok, dia nampak percaya dengan kita punya create journal ni. Okay, create journal ni kebiasaannya boleh dilihat macam saya biasanya lihat create journal yang dihasilkan oleh Hasbull Brothers. Okay, daripada Hasbull Brothers, dia punya protege dia yang dah berjaya dalam bisnes diorang, Hasbull Brothers akan minta diorang untuk buat create journal. Okay, maksudnya sebelum, semasa dan selepas diorang berjumpa dengan Hasbull Brothers, apa yang diorang dapat. Jadi kalau nak tengok create journal tu macam mana, boleh cuba search dekat Hasbull Brothers punya page FB ataupun yang seangkatan dengannya tu, untuk anda lebih faham apa itu yang dimaksudkan dengan create journal record, create journal ni macam video create journal. Okay, jadi kita mulakan dengan inilah, saya nak kongsikan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat ni daripada webinar percuma yang saya join Irfan Khairi buat hari tu, yang tajuknya bagaimana kembangkan perniagaan bermula dari zero bersama Irfan Khairi. Yang ni sebelum
semasa waktu tempoh PKP hari itu, Irfan Khairi seringkali melakukan webinar secara percuma, memandangkan kita berada dalam tempoh PKP dan agak tak ada kerja di rumah. Jadi Irfan Khairi sudi meluangkan masa sebentar dalam tempoh sejam lebih untuk berkongsi ilmu perniagaan bersama-sama dengan siapa yang mengikutinya lah. Ilmu perniagaan siapa yang sudi untuk mengikutinya. Jadi saya alhamdulillah Allah pilih saya untuk saya join webinar itu. Untuk saya tiba-tiba saya tergerak hati untuk buka email yang Irfan Khairi hantarkan. Sebelum ni saya memang mengikuti Irfan Khairi, tetapi sudah agak lama saya tak buka email dia. Saya baca tajuk je. Tapi entah bagaimana pada bulan lepas saya bulan puasa itu saya macam tergerak hati untuk buka email dia, dan alhamdulillah rezeki saya untuk dapatkan ilmu baru. Okey, IK share dekat situ waktu webinar dia hari tu, dia ada share 4 strategi. 4 strategi bagaimana kembangkan perniagaan bermula dari zero. Tapi yang ni saya gunakan 4 strategi yang sama kepada kita punya FB page lah. FB page kita. Okey. Jadi kalau ada yang merasakan saya cakap terlalu laju, tolong maklumkan kepada saya supaya saya tahankan saya punya nada percakapan saya. Maklumlah saya ni kadang-kadang naik syekh juga kalau dah terlalu ralik menyampaikan sesuatu. Jadi saya mohon maaf kalau kata-kata saya ni terlalu laju dan sukar untuk anda tangkap. Maafkan saya. Jadi anda boleh komen kat situ, terlalu laju lah Cik Ayah. Okay, boleh tegur saya akan cuba perlahankan. Okay, hari ni saya ajarkan dulu ilmu tingkatkan reach dan engagement FB page ni dengan ilmu logik. Ilmu logik dulu. IK share ini ilmu logik. Okay, tapi insyaAllah esok saya akan ajarkan bagaimana ilmu magic kita nak buat FB page kita ni. Pada masa yang sama, jam 5.30 insyaAllah lah, 5.30. Sebab kalau dalam pukul 5 tu macam agak rushing untuk saya kejar solat asar. Jadi kadang-kadang saya terlewat. Macam tadi pun sepatutnya saya janji dalam pukul 5 suku, tapi saya masih gagal dalam 5 suku tu. 5.30 juga baru saya mulakan live saya. Okay, jadi saya kongsikan dahulu apa 4 strategi yang IK ceritakan. Yang pertama, perlu ke kontroversi dalam FB page kita ni? Sebabnya setengah orang berjual beli, dia menggunakan teknik kontroversi untuk meningkatkan dia punya sale. Agak tak keterlaluan, agak kiranya saya menggunakan contoh, sebab yang ini pun contoh yang Irfan Khairi gunakan jugalah. Saya gunakan contoh yang sama semula. Okay, macam nak tengok kontroversi ni, ada seorang pengusaha kosmetik, dia menggunakan kontroversi untuk meningkatkan dia punya jualan. Dia tak kisah kalau orang nak kecam dia ke apa ke. Yang penting dia tahu yang dia punya produk dah semua orang dah kenal. Semua orang dah kenal. Orang benci dia tak kisah, yang penting sale dia meningkat. Macam tu. So sebenarnya perlu ke kontroversi ni? Dia bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita nak pilih untuk buat kontroversi ataupun tidak. Okey. Lepas tu kontroversi ni dia perlukan isu panas ke? Yang ni pun semua bergantung pada kita lah. Perlukan isu panas, lepas tu be crazy ataupun be funny. Okay? Biasanya kontroversi ni ada dua, positif dan juga negatif. Kalau positif itu be funny. Kita berlawak dalam kita punya FB page itu supaya boleh menaikkan minat orang untuk mengikuti kita, ataupun kita jadi gila, be crazy. Tiba-tiba kita buat benda-benda yang tak masuk akal. Contohnya macam siapa ya contoh yang saya nak bagi? Boleh dikatakan agak gila. Saya tak dapat nak berfikir lagi contoh yang gila tu. Contohnya dia buat tu memang tak logik lah kiranya. Pendek kata dia buat tu semua tak logik dan tak masuk akal. Okey. Lepas tu dia mungkin juga perlu hiburkan orang. Dia hiburkan orang. Kiranya kontroversi ni tujuan dia untuk hiburkan orang. Tapi perlu diingat, bila kita menggunakan teknik kontroversi, dia memerlukan beratus ribu ataupun berjuta follower. Sebabnya orang yang mengikuti dia itu hanya berminat dengan konten dia sahaja, bukannya berminat dengan produk. Berbeza dengan kalau kita buat kontroversi
kita tak menggunakan elemen kontroversi lah. Yang itu insya-Allah orang yang betul-betul berminat sahaja dengan kita punya produk akan like page kita. Jadi kita tak perlu risau dengan bilangan page kita sedikit ataupun banyak, itu bukanlah menjadi masalah. Sebabnya kita tak nak bilangan yang banyak tapi hanya sekadar bilangan sahaja. Kita punya sales masih lagi di takat yang sama. Okey. Step yang kedua adalah strategi api tambah petrol. Api tambah petrol. Bayangkan api dah marak, lepas tu kita tambah pula dengan petrol. Apa jadi dengan api itu? Pasti semakin marak kan? Dan begitulah teknik yang diajarkan. Ini strategi api dan petrol. Apa maksud api dan petrol yang dimaksudkan ini? Adalah menggunakan boost post. Okey? Butang boost tu dekat kita punya FB page ada satu button yang dipanggil boost. Kalau macam Tuan Najib panggil itu butang bodoh. Tapi kalau macam Irfan Khairi kata ada teknik dia supaya butang tu bukan jadi bodoh. Butang tu boleh jadi cerdik dan boleh menghasilkan duit berjuta-juta untuk kita. Okey. Dia ada beberapa langkah ya. Ada 4 langkah supaya butang boost ini boleh memberi manfaat kepada kita selaku admin group admin page group kita, FB page kita. Langkah yang pertama all out kita post dekat kita punya FB page tu. Okey, all out ni maksud dia apa? Dalam tempoh sehari kita postkan 10 hingga 20 post sehari. Okey? All out post banyak-banyak, post je, post. Okey, kalau kat sini Tuan IK ada share kan satu e-book 101 ke 1001 idea untuk kita postkan apa yang kita nak post dekat FB page kita. Kalau berminat dengan e-book IK itu boleh komen kat bawah ya. Boleh komen kat bawah, nanti saya akan PM seorang-seorang yang mana berminat itu untuk saya sendkan e-book tersebut. Okey, kenapa saya bagi e-book ini? Sebab IK memberi e-book ini juga secara percuma. Jadi, saya bila dah IK sendiri pun bermurah hati untuk memberi setiap yang mendengar secara percuma, saya ingin menyebarkan lagi kebaikan yang IK buat itu supaya orang lain pun dapat benda yang sama. Dan sekarang ni pun saya sedang sharing apa yang IK sharing. Apa ilmu yang saya dapat daripada IK, saya sharing semula. Dan apa sahaja yang IK berikan itu, insya-Allah saya juga akan berusaha untuk memberikan sebegitu. Cuma cara penyampaian saya mungkinlah tidak sebaik IK, memandangkan IK sudah berada begitu lama dalam bidang industri perniagaan online marketing ini. Okey. Lepas tu langkah yang kedua, kita boleh lihat insight. Yang mana respon terbaik. Lihat insight. Okey, yang ni IK ada tunjukkan macam mana kita nak lihat insight untuk setiap post kita, tapi saya lupa kat mana dia punya direction itu. Okey, kita boleh lihat dekat FB page kita tu ada insight. Lepas tu nanti kita boleh tekan kat situ, lepas tu kita boleh lihat yang mana mendapat respon yang positif. Okey, macam kat mana yang mencapai reach and engagement yang paling tinggi. So kita tekan dekat situ. Langkah ketiga, edit post dengan TA. TA maksud dia call. Okey, kita edit post kita tadi yang kita dah dapat detect yang mana satu mendapat respon terbaik. Kita pun CTA, edit dia dengan CTA, call to action. Okey, contohnya macam hari ni saya nak post barang. Okey, contoh ayat kita, alhamdulillah dah berjaya post barang hari ni. Okey, post yang itu. Lepas tu tiba-tiba kita tengok reach and engagement untuk post itu adalah paling tinggi. Jadi kita boleh edit semula. Lepas tu kita cakap ada lagi yang berminat nak selitkan order. Lepas tu tinggal boleh berhubung dengan saya sekarang. Lepas tu letak nombor telefon. Okey. Dan lepas tu tekanlah butang boost post itu. Bila kita mengikuti keempat-empat langkah ini, insya-Allah boost kita itu menjadi api dan petrol. Jadi sungguh berapi lah. InsyaAllah kita punya sale akan meningkat menggunakan teknik ini. Okay. Yang ketiga adalah bawa trafik ke laman web anda. Okay. Strategi ketiga, bawa trafik ke laman web anda. Okay.
Sebab macam saya selalu share di FB page saya, ada yang saya sharekan link untuk website saya di mana saya menarik orang supaya lawatlah saya punya website untuk dapatkan detail yang lebih lagi berkaitan dengan produk Intri. Okey, website ini saya baru dalam proses pembikinan, saya belum siap sempurna lagi. Saya masih belum membuat akaun PayPay supaya senang orang nak bayar, tapi saya dah sediakan link WhatsApp, link channel Telegram, saya dah sediakan link FB page saya supaya kalau macam ada sesiapa yang berminat untuk dapatkan produk itu, dia boleh terus direct berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bantu apa yang boleh lah. Kalau macam ditanya macam mana nak bayar apa benda semua, saya boleh bagi respon secara manual. Sebabnya saya masih lagi dalam proses untuk daftar PayPay itu. Saya belum selongkar lagi ilmu yang IK ajar bagaimana untuk membuat akaun PayPay. Okey. Jadi kita boleh bawa traffic ke laman web kita dan juga melalui website kita itu kita boleh collect data. Biasanya macam page kan, kita selalu tekan page. Bila kita tekan je page itu, dia pun minta masukkan alamat email, masukkan nombor telefon. Yang itu dikira sebagai collect data. Bila kita dah collect data, senang untuk kita buat promosi kepada pelanggan kita. Sebab kadang-kala bila kita blastkan message di WhatsApp, di grup ataupun di media-media yang agak tertutup, ramai orang akan menyampah, ramai orang akan bosan dengan kita. Sebab apa? Sebab kita lalu nampak yang kita ini ingin menjual. Tapi sekiranya kita hantarkan kita punya iklan produk kita menggunakan email ataupun menggunakan platform-platform yang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita seorang yang profesional. Okey? Pernah tak anda lihat, pernah tak anda masuk ke web Irfan Khairi? Lepas tu Irfan Khairi akan minta anda tinggalkan alamat email kan? Lepas tu apabila Irfan Khairi ada produk baru ataupun ada offer-offer yang ingin dia beri, anda akan menerima email daripada Irfan Khairi. Jadi sekiranya anda berasa tidak selesa dengan email yang terlalu kerap masuk, anda boleh pilih untuk unsubscribe. Jadi tiada sebarang paksaan untuk anda terus kekal dengan Irfan Khairi. Jadi itulah yang sepatutnya kita buat. Kita yang selaku orang bisnes, selaku orang yang menjual barang, sepatutnya itulah juga yang kita perlu amalkan dalam bisnes kita supaya orang lain, pelanggan kita selesa dengan kita, supaya pelanggan kita rasa seronok untuk bekerjasama dengan kita. Pelanggan kita selesa, seronok dan rasa teruja untuk support bisnes kita. Itulah yang kita harapkan. Okey, yang keempat adalah menggunakan tips bonus. Okey, tip bonus ni dia menggunakan Google. Saya lupa apa yang IK terangkan pasal bonus ini, tapi yang biasa saya buat seperti sekarang inilah. Saya minta sesiapa yang join live saya offer kalau dia nak produk Intri secara percuma, saya akan bagi dia peluang untuk pilih salah satu produk Intri. Produk Intri sekarang ini ada hampir 5 produk di pasaran. Ada suplemen minda, untuk pelajar, ada suplemen minda untuk golongan warga tua dan juga terutama sekali ibu ayah kita lah. Lepas tu ada minuman coklat ekstrisi. Lepas tu ada hand sanitizer yang dah berjaya melepasi ujian makmal UPM, dan juga kita ada semburan ajaib O-Trizer. Yang ni pun dah berjaya melepasi ujian makmal UPM. Yang mana ujian makmal ni menunjukkan yang produk HS hand sanitizer dan juga semburan ajaib kami ini selamat untuk digunakan. Tak membahayakan kepada sesiapa yang gunalah. Kiranya dia boleh letak di tangan, boleh pakai. Jadi dia macam hand sanitizer di luar sana, kita tak pasti. Kadang-kadang bila kita pakai terlalu kerap, kemungkinan tangan anak-anak kita boleh gatal-gatal kerana terlalu banyaknya bahan alkohol yang ada di dalam hand sanitizer tersebut. Jadi alhamdulillah Intri telah berjaya melalui satu fasa penyelidikan. Yang ini boleh lihat bukti-bukti yang dah saya sharekan di FB page saya ini. Di mana bukti tu boleh lihatlah, memang ada bukti yang jelas lagi nyata pihak
HQ Intri dah berjaya mendapatkan kajian daripada UPM Malaysia. Okey. Sekadar itu sahaja dahulu saya punya perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan sambungkan lagi dengan 4 lagi teknik yang diajarkan oleh maafkan saya. Kita akan sambung lagi dengan 4 teknik yang lain. Yang ini saya akan ajarkan teknik magic. Di mana bila kita menggunakan teknik magic ini, insya-Allah kita punya reach dan engagement kita akan lebih mudah meningkat lah. Jadi kita dah tak perlu khawatir lagi kita punya produk ini tak laku, tak laris di pasaran. Kita tak perlu risau lagi yang kita ni akan menimbun-nimbun produk kita. Tak ada yang berminat untuk membeli. Okey, sebelum saya akhiri perkongsian saya ini, macam biasa saya akan akhiri dengan doa. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat bersama. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ مزيدا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من العذاب لجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم فكحناه في الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 تقبل الله منكم inna minkum taqabbal ya karim. Okey, sekarang itu dahulu perkongsian saya pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa esok untuk sambung part kedua pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.